Baiklah, selamat pagi semua. Oke, pada pagi ini saya ingin menceritakan menceritakan kandungan, falsafah pendidikan, dan latar belakang pembentukan. Oke, next slide. Oke, pendidikan ialah satu usaha yang berterusan untuk membangunkan insan dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dipanggil FPK. Pendidikan di Malaysia berteraskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ia bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu yang secara menyeluruh, merangkumi jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek agar melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Next slide. Matlamat utama FPK adalah untuk melahirkan rakyat yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, malah berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan juga berketampilan. Dengan itu, setiap individu berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta menyumbang kepada keharmonian keluarga, masyarakat, dan juga negara. Oke, ini adalah sistem yang digunakan semasa di Malaysia lah. Oke, slide. Oke, latar belakang pembentukan FPK pula banyak dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Oke, antaranya adalah ideologi peserta, falsafah pendidikan Barat dan Islam menjadi sumber rujukan lah. Selain itu, dokumen penting seperti laporan pendidikan, Akta Pendidikan 1996 serta Rukun Negara telah memberi asas kukuh kepada pembinaan falsafah ini. Malah latar belakang budaya yang majmuk masyarakat Malaysia turut memberi warna dan kekayaan dalam rangka FPK lah. Oke, itu saja dari pada saya akan serahkan kepada rakan saya yaitu Cikgu Daniel. Oke, terima kasih. Selamat sejahtera kepada pensyarah kami, saya Daniel Teh. Saya akan membentangkan 4 cabang falsafah. Falsafah bermaksud cinta kepada kebijaksanaan dan ia adalah disiplin ilmu yang berusaha memahami dunia dan kedudukan manusia dalamnya melalui penakulan yang rasional dan kritikal. 4 cabang falsafah adalah metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. 4 cabang ini adalah saling berkaitan, mereka menjiwai dan membentuk asas serta amalan dalam dunia pendidikan. Setiap cabang ini mempengaruhi dunia pendidikan dengan ciri-ciri mereka yang tersendiri. Metafizik menekankan bahawa pembentukan insan seimbang rohani dan jasmani adalah sangat penting. Oleh itu, ia mempengaruhi kurikulum yang menyeluruh yang menyentuh semua aspek pengembangan manusia. Bagi epistemologi pula, kaedah PMP dirancang secara berbeza berdasarkan sumber pengetahuan adalah penting dan ia juga mempengaruhi guru-guru untuk memilih kandungan kurikulum yang berbeza. Yang ketiga, aksiologi pula, kami melaksanakan pendidikan moral dan civic dalam kurikulum kami dan ia menekankan pada nilai murni, etika dan apresiasi seni dalam sekolah. Yang terakhir bagi logik pula, ia merangkumi pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat dan kami akan melaksanakan latihan menyusun hujah, menganalisis maklumat dan juga mengelakkan kesilapan logik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya Anis Nazira binti Muhammad Nazir, nama matrik L2024-200-2351. Saya akan membentangkan pada pembentangan yang seterusnya berkaitan tentang falsafah pendidikan Islam sebagai asas pembentukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagaimana kita tahu, falsafah pendidikan Islam atau lebih dikenali sebagai FPI dan falsafah pendidikan kebangsaan adalah dikenali sebagai FPK. Falsafah pendidikan Islam ini dia lebih berteraskan tentang Al-Quran dan Sunnah, di mana ia menekankan tentang tauhid, keseimbangan, tanggungjawab sosial dan pembangunan insan holistik. Hal ini kerana ia dapat melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak dan juga berperanan sebagai hamba Allah ataupun khalifah Allah di dunia. FPI ini memandu dasar pendidikan Malaysia seperti integrasi agama dan sains, sosial, profesional guru serta teknologi. Walaupun seperti yang kita tahu, FPI ini ia dikenali sejak pendidikan pondok, madrasah dan juga halaqah. Walaupun sekarang ini banyak pendidikan moden diperkenalkan oleh penjajah, namun FPI ini dapat diteruskan dalam kurikulum kebangsaan. Malah FPK sangat terinspirasi dengan FPI kerana mereka menekankan tentang
pembangunan insan seimbang seperti rohani, jasmani, emosi dan juga intelek. Prinsip dalam falsafah pendidikan Islam ini terdapat 4, iaitu tauhid, keseimbangan jeri, tanggungjawab sosial dan juga holistik. Tauhid di mana kita ketahui adalah semua ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keseimbangan jeri pula adalah seperti jasmani, emosi, rohani, intelek ini juga dibangunkan seiring dengan falsafah pendidikan Islam. Dan tanggungjawab sosial, kita sebagai manusia, sebagai khalifah menjadi insan yang patut menyumbang kepada masyarakat dan juga holistik. Pendidikan FPI ini ia meliputi ilmu dan juga akhlak agar melahirkan insan kamil. Okey, seterusnya adalah perkembangan pendidikan di Malaysia melalui pengaruh FPI. Dekat sini ada banyak, saya ambil sikit saja. Yang pertama, masyarakat dan pendidikan, iaitu pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua adalah aliran ilmu, di mana aliran ilmu ini terdapat 2 cabang ilmu, iaitu ilmu nakli, ilmu wahyu, dan ilmu akli, falsafah dan juga sains. Seterusnya pengajaran guru, di mana pengajaran guru ini mestilah berbentuk didikan bermula daripada 0 hingga 6 tahun, didikan secara lembut, dan pada umur 7 hingga 15 tahun didikan secara tegas, dan 16 tahun ke atas merupakan didikan yang berhemah. Seterusnya pembelajaran murid kita tahu ialah pembelajaran secara berterusan. Yang terakhir adalah berkaitan tentang peranan falsafah pendidikan Islam FPI dalam falsafah pendidikan kebangsaan FBK, di mana peranan FPI ini adalah sebagai asas kerohanian dan nilai kepada FBK. Ia juga untuk menyeimbangkan duniawi dan juga ukhrawi, bukan sekadar tenaga kerja semata, tetapi untuk melahirkan insan yang lebih berakhlak. Dan seterusnya adalah memperkukuhkan jati diri, akhlak dan juga sahsia. Falsafah pendidikan Islam ini juga adalah dianggap sebagai nadi rohani untuk memastikan FPK ini tidak sekular semata-mata ataupun tidaklah materialistik semata-mata. Dia lebih membangunkan kepada pembangunan insan yang lebih berakhlak dan mempunyai nilai dalam pendidikan yang berterusan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sedia maklum bahawa falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK dirangka khas untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani, dan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Namun ia tidak muncul secara asing, tetapi hasil sintesis pelbagai falsafah pendidikan barat yang disesuaikan dengan budaya dan aspirasi Malaysia. Dari sudut mazhab, idealism menekankan nilai rohani dan akal budi. Realism pula menekankan fakta dan bukti saintifik. Pragmatism memberi penekanan ajaran melalui pengalaman. Manakala existentialism mengiktiraf kebebasan individu untuk menentukan hala tuju hidupnya. Semua ini diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Sebagai contoh, co-curriculum akademik, PAK 21, KEBAT dan peluang pelajar mengembangkan potensi diri. Selain itu, aliran falsafah barat juga berperanan penting. Perennialism mengangkat nilai kekal dan pembelajaran sepanjang hayat. Progressivism menekankan pengalaman dan kolaborasi. Esensialism memberi fokus kepada ilmu asas seperti iliterasi dan numerasi. Manakala reconstructionalism pula melihat pendidikan sebagai alat pembaharuan sosial dan perpaduan. Secara kesimpulannya, kita boleh ibaratkan FPK sebagai sebuah bangunan yang kukuh. Tiangnya adalah mazhab-mazhab barat, dinding dan hiasannya adalah aliran falsafah, tetapi lantainya tetap berpaksikan agama, budaya dan identiti Malaysia. Dengan gabungan ini, sistem pendidikan kita mampu melahirkan warga negara yang berilmu, berakhlak dan sedia menghadapi cabaran global. Selamat sejahtera, nama saya Chong Yen Fang. Saya akan terus membentang tentang asas falsafah dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Jadi pada tahun 1996, falsafah pendidikan negara tukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan kekal ke hari ini. Jadi maklumat bagi FPK ini adalah melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi FPK ini selaras dengan aliran falsafah pendidikan barat
pertama itu seperti aliran Palaianisme, bahawa belajar akan menerap nilai-nilai murni. Yang kedua adalah progresivisme, bahawa murid akan didorong untuk berfikir kreatif dan inovatif. Tetapi aliran ini tidak diambil sepenuh kerana elemen keagamaan sering diketepikan. Yang ketiga adalah rekonstruksivisme, bahawa belajar akan terlibat dalam reformasi sosial. Tapi pada masa yang sama tidak diambil sepenuhnya kerana mereka akan membawa kepada kebebasan mutlak tanpa panduan. Jadi falsafah ini sebenarnya mengambil manfaat daripada pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan Barat. Seperti di pendidikan Islam mengambil aspek seperti akal, roh dan jasad, dan dari aspek pendidikan Barat akan mengambil kognitif, efektif dan psikomotor. Jadi akhirnya falsafah pendidikan kebangsaan yang bagi Malaysia adalah menekankan kepada intelek, rohani dan emosi dan juga jasmani. Jadi yang pertama, intelek menuju kepada kemampuan berfikir. Jadi guru perlu memberikan ujian seperti kuis, exam, aktiviti berkumpulan bagi menilaikan kemampuan murid. Yang kedua iaitu rohani, menuju kepada kebendaan yang mengiktiraf ketuhanan, dan juga emosi menuju kepada perasaan jiwa. Jadi pendidikan moral dan Islam dianggap sebagai mata pelajaran yang penting, perlu diikuti bagi setiap murid. Jadi yang terakhir adalah jasmani, bahawa setiap murid perlu mengikuti aktiviti co-curriculum. Kesimpulannya, bagi membangun potensi individu dan membina karakter pelajar, setiap guru perlu berusaha untuk merealisasikan FPK dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sekian, terima kasih.